Anak yang baik, dia akan tetap minta ampun dan minta maaf kepada mak bapaknya walaupun tanpa sebarang salah. Cakap telefon minta ampunnya, bahaya, minta ampun maknya, lepas tu baru cakap misal. Anak yang baik, walaupun mak bapak kata engkau tak buat salah apa pun, buat tak kira. Ini kita dengan Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah dengan sempurna, ibadah kita pun tidak ada unsur-unsur campuran dengan unsur syirik. Sebab tidak ada makna kalau kita buat ibadah kalau syirik masih bergelumang. Sebab mentauhidkan tidak Allah tidak bermakna kalau tidak beribadah kepada dia. Beribadah pula tidak ada makna kalau tidak mentauhidkan Allah. Sebab itu ayat Quran direct kepada tauhid tak ada. Dia kata sembah Allah jangan syirik. Sembah Allah jangan syirik. Sembah Allah jangan syirik. Bermakna sembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Itu ditafsirkan secara mudah. Lepas step yang pertama tadi, apa kita kena buat? Ini letak priority yang kita nak lalui setelah berada di hujung perjalanan macam saya ni. Kita kena banyak meminta pengampunan daripada Allah. Beristighfar kepada Allah. Nabi pun ada sebut, dia sendiri beristighfar kepada Allah tak kurang 70 kali. Jadi dia maksum, telah dijamin selamat syurga, selamat daripada dosa, tapi masih beristighfar kepada Allah. Apa salah dia? Inilah kekuatan. Tuhan sebut orang yang kuat beribadah kepada Allah ini. Ali Imran ayat 193. Terjemahannya, ya Allah ya Tuhan kami telah mendengar seseorang yang menyeru kami. Seseorang sini ialah Rasul yang menyeru kami kepada beriman kepada Allah. Maka hendaklah wahai kamu semua, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka kami pun beriman sebab kami menyahut seruannya. Lepas kita beriman, kita mengucapkan Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ampunkanlah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskanlah segala maksiat-maksiat kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama-sama dengan orang yang beriman. Betul-betul tengok ayat ini. Lepas kita beriman dengan seruan Nabi, maka orang ni minta ampun daripada Allah. Bermakna kita mengisapi kesalahan kita yang lampau, sedar atau tidak. Setelah kita beriman, kita minta ampun daripada Allah. Lepas kita ampun segala dosa Allah, dan minta ampun pula segala dosa, tempat-tempat dosa tadi dia maafkan semuanya. Dan kita minta yang ketiga, ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami bersama-sama dengan orang yang baik. Kemudian kebaikan orang yang beristighfar, tuan-tuan sekalian, dia cepat sedar ketelanjurannya. Dia cepat insaf sejauh mana perbuatan dia itu silap atau tidak. Orang yang tak pernah mengaku salah, dia tak pernah mengaku silap ni orang ego. Biarlah undang-undang dunia ni orang tak nak mengaku salah, sanggup ambil lawyer sampai berjuta ringgit untuk membela diri, itu soal lain. Saya tak nak cakap tajuk tu. Tapi tentang Tuhan, kita minta mampun dan minta maaf walaupun kita kata aku tak pernah buat salah apa pun, itu pendapat kita, tapi sikit Tuhan bukan macam itu. Anak yang baik, dia akan tetap minta ampun dan minta maaf kepada mak bapaknya walaupun tanpa sebarang salah. Cakap telefon minta ampunnya, bahaya, minta ampun maknya, lepas tu baru cakap misal. Anak yang baik, walaupun mak bapak kata engkau tak buat salah apa pun, buat tak kira. Ini kita dengan Allah. Tuhan kata begini, sikap orang yang macam tu, dia sedar diri dia. Tuan-tuan baca surah Ali Imran yang tadi juga 135. Yang tadi yang ini 135. Yang tadi 193 tempat lain. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Orang-orang yang beriman ini dalam ayat tu Allahu akbar. Orang yang beriman ini dia cepat insaf apabila mereka buat maksiat atau mereka menzalimi diri sendiri. Bagi Islam ni, orang buat maksiat tu mereka menzalimi diri sendiri. Apa maksud? Dengan maksiat tadi mendedahkan dia kepada neraka. Itu makna menzalimi diri sendiri. Kalau di dunia ni dia terdedah kepada jail, tu masuklah.
terdedah kepada maruahnya, jatuh dan sebagainya. Tapi di sini maksudnya dia menzalimi dirinya ialah dia mendedahkan dirinya untuk diumpankan ke neraka sebab dia buat maksiat. Tapi orang yang beriman, dia buat maksiat, Tuhan kan mana siapa boleh jamin siapa yang tak pernah buat maksiat walaupun dia beriman. Tetap dia buat sikit sedar atau tidak saja. Tetapi zakarullah, cepat-cepat mereka ingat Allah. Ini sikap terbaik. Nak jamin kata kita tak pernah buat salah, itu pembohong. Nabi pun yang buat salah, tak pernah buat salah pun dia minta maaf. Ini kan kita. Tetapi cepat-cepat mereka ingatkan Allah yang macam ini. Fastaghfaru li dzunubihim. Dia ingatkan Allah, lantas dengan segera mereka minta ampun daripada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Sebab mereka kata, siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah? Tidak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka pula tidaklah terus kekal dengan perbuatan maksiat itu dalam keadaan mereka sedar, mereka berhenti. Maknanya apabila dia dah sedar, dia ingatkan Allah, dia minta bertaubat, dia minta ampun, dia taklah stubborn untuk terus degil untuk nak buat perbuatan itu. Kalau tidak, sama dengan orang bukan Islam. Saya tak payah sebut agama Kristian. Upacara ampun dosa dibuat setiap kali bayar dan sebagainya. Tapi lepas-lepas tu immediately pergi buat dosa pula sebab untuk minta ampun tu depan bayar duit. Ini bukan Islam. Islam apabila kita insaf, kita minta ampun dan kita bertaubat, kita tidak lagi kekal dengan perbuatan itu. Kita berubah perangai kita. Apa kebaikan orang yang buat taubat dan istighfar macam ini? Kebaikan cukup banyak. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Furqan ayat 70. Saya buat autoriti semua ni. Tuhan sebut dalam surah Furqan, Al-Furqan 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang buat salah ini, Tuhan ampun dosanya apabila dia bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman. Yang kedua, lepas tu dia buat baik amalan yang soleh. Lepas dia bertaubat, dia beriman semula. Bermakna waktu dia buat maksiat tadi, imannya telah longgar. Sebab ada hadis mengatakan seseorang tu dia tak mencuri kalau waktu dia mencuri jadi dia beriman. Dia tidak berzina kalau waktu dia berzina jadi dia beriman. Dia tidak minum arak kalau waktu dia minum arak dia beriman. Bermakna secara tak langsung waktu buat perbuatan maksiat tadi imannya telah lemah atau gugur. Itu maksudnya. Maka dengan sebab itu apabila dia bertobat, dia beriman semula seolah-olahnya begitu. Dia meneguhkan semula imannya dan dia buat baik. Dia buktikan keimanannya.